Hai kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Nur Isya bin Ridwan dari kelas 4 SST ingin membincangkan tajuk haba. Haba itu adalah tenaga. Okey, haba itu adalah tenaga. Tenaga ini dia akan pergi kepada tinggi ke rendah. Faham? Tenaga tinggi ke rendah supaya untuk mencapai keseimbangan terma. Faham? Sebagai contoh, air ni saya dapat daripada peti sejuk yang bersuhu lebih kurang 10 darjah Celsius. Ni tangan saya dalam keadaan suhu bilik iaitu 37 darjah Celsius. Saya akan celupkan tangan saya ke dalam air supaya tangan saya dan air bersentuhan secara terma untuk pemindahan haba. Okey. Saya perasan yang tangan saya ini menjadi sejuk kerana air ini adalah bersifat endotermik iaitu menyerap haba. Tenaga haba daripada tangan saya berpindah ke air. Okey. Jadi lama kelamaan tangan saya akan menjadi sejuk dan air akan menjadi panas. Kerana tenaga yang dibebaskan oleh tangan saya akan pergi ke air dan tenaga ke air akan pergi ke tangan saya. Lama kelamaan keseimbangan terma berlaku. Faham? Jadi suhu akhir di antara tangan dan air sejuk ini akan menjadi sama. Okey, bila kira-kira air ini 10 darjah Celsius, tangan saya 37. Di awal eksperimen kita ini, kita gabungkan dia dan kita bahagikan dua untuk mendapatkan suhu akhir. 10 tambah 37 jadi 47. Bahagi dengan 2 dapat 23.5 darjah Celsius. Jadi suhu air dan tangan saya adalah 23.5 darjah Celsius. Okey, untuk lebih contoh, saya akan berikan dalam bentuk visual iaitu gambar rajah. Okey, ada dua objek iaitu objek P dan objek Q. Objek P ini adalah panas dan objek Q ini adalah sejuk. Okey. Objek yang panas, P itu objek dia panas, bersentuhan secara terma dengan objek yang sejuk Q. Kadar pemindahan haba dari P dan Q adalah lebih tinggi daripada kadar pemindahan haba Q ke P. Jadi dua-dua ni dia pindah haba dia. Okay, dia pindah haba dia. Tapi yang P ke Q tu lebih tinggi daripada Q ke P. Sebab P ke Q tu tenaga haba dia tinggi. Faham? Sebab P tu panas. Kalau panas tenaga haba tinggi. Lepas tu terdapat pemindahan haba bersih dari P ke Q, maka suhu P menurun dan suhu Q meningkat. Faham? Kerana P itu kehilangan tenaga haba dan Q itu pula menerima tenaga haba. Dia kehilangan tenaga haba dan penerimaan tenaga haba itu sama, bersih. Itu yang dimaksudkan dengan bersih, iaitu sama. Suhu P dan suhu Q menjadi sama. Kadar pemindahan dari haba P ke Q adalah sama dengan kadar pemindahan haba dari Q ke P. Pemindahan bersih haba antara P dengan Q adalah sifar. P dan Q berada dalam keadaan keseimbangan terma. Okey, sekarang saya ingin berbincang tentang tajuk muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu ini bermaksud kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius untuk 1 kilogram bahan itu. Sebagai contoh, saya bagi contoh air. Air ini mempunyai muatan haba tentu 4200 joule kilogram -1 darjah Celsius -1. Okey, air ni kalau kita nak naikkan 1 darjah dia, 1 darjah, contohlah daripada ni 10 darjah Celsius kepada 11 darjah Celsius, memerlukan tenaga haba sebanyak 4200 joule. Faham? Okey, kalau gitu untuk naik 1 kilogram bahan 420 joule. Faham? Aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan seharian. Contoh, kayu mempunyai haba tentu yang tinggi. Jadi kayu adalah pilihan yang sesuai untuk menjadikan sebagai rangka rumah atau pembinaan rumah. Okey, contohlah apabila cuaca panas, kayu itu dia menyerap banyak tenaga haba untuk menaikkan 1 darjah Celsius. Jadi lambat panas. Apabila lambat panas, ruangan di dalam rumah kayu itu jadi lambat panaslah. Jadi di dalam rumah kayu itu walaupun cuaca luar tu panas, dalam tu masih sejuk, kekal sejuk. Faham? Kerana muatan haba tentu dia tinggi. Faham? Okey, itu saja untuk hari ini membincangkan tajuk haba dalam subjek fizik tingkatan 4. Itu saja daripada saya. Terima kasih.